Okay, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat. Hari ni saya ada satu perkongsian baru tuan. Perkongsian yang sangat simple. Masalah ni, owner ni kata van ni semput-semput, timing tak stabil. Bila buka aircon, jadi timing jadi rendah, timing akan mati, enjin akan mati. Jadi komen sebelum ni, untuk mengelakkan benda tu berlaku, dia tinggikanlah timing. Bila dia tinggikan timing, apa masalah? Kita tukar gear pun susah. Sebab apa, dalam keadaan timing tinggi, tukar gear susah, minyak jadi kuat. Itu semua punca-punca menyumbang minyak kuat lah. Okey, kita dengar betul ke apa yang berlaku. Kita start balik Punya tinggi timing. Jadi kita cari jalan mudah, dia tinggikan timing. Sebenarnya dia kena selesaikan masalah tu. Untuk kereta-kereta yang pakai injection, yang dia panggil computerized, semua sistem dia ada sensor. Dia ada crank sensor untuk kontrol api. Dia ada oxygen sensor untuk kontrol asap. Bila asap tu tak cantik, oxygen sensor akan bagi tahu dekat komputer, okey, ada masalah asap. Akan keluar simbol check engine. Tapi untuk VANET ni dia tak ada sebarang sensor pun. Dia memang orang kata engine zaman sistem zaman Tok Kaduk. Jadi yang buat jadi sensor tu siapa? Kita pomen ni lah. Pomen ni lah yang akan alert. Dia kena alert, dia akan kena check semua. Sistem VANET ni jujur cakap, saya senang cerita VANET ni sistem dia guna pakai perasaan tuan. Kita start, kita dengar, kita periksa plug dia, tengok macam mana pembakaran, barulah kita jumpa masalah yang sebenar. Dan dia kena check ulang-ulang kali. Bukan sekali jalan kita tukar yang ni, kita akan dapat masalah selesai. Tak ada. Untuk pengalaman saya, dah berapa belas tahun saya buat benda ni, dia memang, dia usik jiwa lah. Senang cerita. Ini bukan cerita sembang, cerita poyo. Okey. Kita tengok apa masalah sebenar. Kenapa dia jadi macam ni. Okey, van ni, engine ni dia dah upgrade pakai elektronik. Kita nampak kat situ dia dah upgrade elektronik. Kalau untuk elektronik, sepatutnya senang-senang cerita. Kita tengok dekat sini pun kita dah tahu. Api dia mesti padu. Senang macam ni tuan-tuan. Kita buka wire daripada coil api ni, kita letak kat atas. Kita start, kita crank. Mesti dia kena spark. Kalau tak spark, apa jalan paling simple dulu? Try tukar coil dulu. Okey, kita try start Tiada sebarang spark. Okey, kita pasang balik. Okey, mesti tuan-tuan kata, elok je hidupnya. Memang dia hidup elok, tetapi tidak sempurna. Sebab dia dah paksa timing tinggi, dia bubuh minyak lebih. Sebenarnya, kalau ikut yang sebenar, dengan api yang cantik, minyak sikit pun dia boleh hidup cantik. Ini dia paksa minyak banyak-banyak. Jadi, ibarat contoh tuan-tuan budak kecil, tuan-tuan sumbat nasi banyak-banyak, agak-agak dia boleh habiskan tak? Jadi itu senang cerita. Okey, sekarang jalan penyelesaian yang pertama, kita try tukar coil ni dulu. Sebab dia dah elektronik, jadi kita kena advancekan api. Kita dah tak boleh pakai sistem batu putih ataupun resistor di bawah ni dah. Sebab resistor ni gunanya dia adalah cut current. Cut api pergi dekat contact point supaya contact point tu tak cepat rosak. Kalau api dia besar, contact point akan cepat berlubang. Jadi kita buang resistor tu. Kita jadikan dia api direct lah. Okey, kita proses Okey, ini nak tunjuk ni tunjuk. Ni coil api yang saya pakai lah. Dia tak boleh lah pakai yang merah dah. Dia kena pakai upgrade yang pakai yang untuk memang untuk elektronik ni. Made in Japan saya beli ni spare part, katakan ni made in Japan. Tapi saya tak pasti adakah betul. Itu saya tak tahulah, bukan bidang kuasa saya lah. Cuma saya order kat dia, saya nak coil api made in Japan untuk elektronik. Kita tukar dulu. Proses yang pertama, kita gunakan T10 lah. Kita longgarkan skru ni. Yang kedua, buka screwdriver bunga ni. Longgarkan pusing dia.
pusing ni, kita buka Wah, ini terbaik lah Hitachi ni. Tapi tak ada barang dah sekarang. Kita cek balik Okay. Yang pertama kita buka buka wire ni. Kita cek balik Kita buka wire ni. Yang untuk yang merah ni dia letak kat positif Ini daripada distributor Okey. Yang biru, yang hitam letak kat negatif. Okey, tak ada masalah. Kita try tukar dulu ni. Tapi sebelum tu kita periksa dulu api incoming. Periksa api incoming. On kunci. Ni batu putih saya cakap ataupun dia panggil resistor Okey, ada. Ni pun ada. Jadi sekarang ni api incoming ni yang merah ni dia masuk kat sini tetapi dia tapis pakai batu putih. Jadi senang cerita yang ni adalah dia potong pakai ohm. Tapi kita tak nak lah dia potong buat apa. Dia potong buat apa, dia cut lagi. Contoh bapak kita bagi duit dekat kita melalui mak kita. Dia bagi RM10. Tapi si mak dah kurangkan duit tu RM3 jadi RM7. Awak nak ke? Saya tak nak. Kalau ayah saya bagi 10, saya nak 10 lah. Dia dah cukai. Itulah ibaratnya kita tak nak. Okey. Api ni, ni api daripada ACC lah, daripada kunci. Sepatutnya api ni kita start baru dia ada api. Kita tengok. Okey. Ada api ni betul lah. Makna api incoming cun, tak ada masalah. Yang ni kita tak pakai lah yang coklat ni. Coklat ni adalah sistem api yang gunakan contact point sebelum ni. Kita dah tak pakai ni. Kita tutup. Api yang ni kita bypass. Yang daripada batu putih tadi, yang saya kata kena cukai tadi, kita buat bypass. Supaya api tu besar. Orang elok-elok bagi ayam 3 ketul, dia potong pula jadi 2 ketul. Mana nak? Kalau boleh tambah lah. Nampak tak, Sob? Nampak. Nanti ke sini Sob alih ni. Ni, sini sikit. Ni, wire 2 ni directkan sekali. Ini dia panggil bypass. Supaya api jadi padu. Sini Sob. Okey. Ni wire 2 tadi kat batu putih kita directkan. Okey. Sekejap, ambil ni dulu. Wire tape. Okey, memandangkan wire ni tak berapa elok sebab dia jenis pin. Pin sebenarnya kurang bagus. Kadang-kadang dia touch, bila dia kotor dia tak touch. Jadi kita tak mau macam tu. Kita tukar dia pakai ni lah. Kita pemain ni kita kena kreatif lah sikit. Kena pakai yang ni lah. Biar tak handsome tak apa, janji kreatif. Dua-dua pun sama
Okey, yang coklat ni tutup Yang coklat ni kita tutup. Okey, sekarang kita pasang dia punya coil lah. Ni positif kat sini, api yang masuk incoming. Lepas tu api pergi ke distributor positif. Pasang dia punya nut. Letakkan. Lepas tu negatif. Yang pergi ke distributor. Negatif. Okay. Pasang dia punya nut. Baru kita masuk kat sini balik. Okey, tadi saya kata nak check dia kalau betul api dah kuat, dia akan spark kat sini. Cabut wire ni, letak kat sini. Betul ke dia spark? Nampak tak kat situ? Itu jalan penyelesaian pertama. Jadi ada satu idea saya share kat tuan-tuan Andai kata van tuan-tuan mati tengah jalan, yang pertama sekali nak kena check kalau dia elektronik buka wire ni, letak di atas. Okey, ini satu perkongsian yang menarik lah bagi saya lah, saya tak tahulah orang lain. Try start. Nampak tak kat situ? Kalau rasa confused boleh try pegang. Jadi bila kita buat macam ni, api tak keluar, apa yang perlu kita buat? Try tukar coil dulu. Kalau tukar coil pun tak hidup, okey, confirm lah elektronik rosak. Dapat satu idea kalau van mati tengah jalan. Yang ni tadi masalah dia semput sebab api tak kuat. Okey, kita start. Okey. Dah timing terus jadi tinggi, kita try rendahkan timing. Okey. Memang masih ada semput. Jadi jalannya macam mana? Servislah karburetor. Baru kita servis karburetor. Selesaikan masalah yang pertama dulu. Jangan main terjar nanti jadi benda lain ni confirm api dah selesai isu dia. Sekarang masalah karburetor lah. Okey. Okey tuan-tuan, InsyaAllah ilmu yang bermanfaat yang saya sharekan ni kita sama-sama dapat. Jadi kita ada idea nak selesaikan masalah-masalah van kita besok lah. Okey, jangan lupa subscribe dan share tuan-tuan. Jangan lupa like, tekan butang loceng kat bawah tu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.